Aman, dan saya akan mutekan dulu mikrofon ya, supaya tidak ada gangguan bunyi daripada yang luaran tu. Kita mutekan. Tapi macam mana pun kalau ada soalan boleh bertanya ya. Kita ada lebih kurang setengah jam pagi ini. Sesi kita 7:15 hingga 7:16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka, anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin wa ruzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana واستعمل به أبداننا واتلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar dengan kita mengucapkan kesyukuran tu kita mengharapkan Allah akan terus membantu kita, menambahkan azam kita, menambahkan motivasi kita, agar kita satu hari kita menguasai ilmu bahasa Al-Quran ni. Dan kita perlu apa, menyahut seruan-seruan Allah melalui Al-Quran ni ya. Sebab apa? Kalau kita tidak menyahut seruan Allah tu, maknanya seolah-olah kita adalah ingkar, ya, ingkar kepada perintah Allah kerana jahil kita kepada ayat-ayat Al-Quran ya. Kita tidak tumpukan pembelajaran kita dulu untuk memahami. Kita hanya fokus kepada membaca yang disebutkan, membunyikan huruf-huruf, membunyikan kalimah. Ya, setengah tu kita ada juga bertaranum, mencantik lagi bacaan kita. Tetapi yang lebih pentingnya memaham tu kita telah abaikan ya. So bila kita tidak memahami, mana kita mengabaikan perintah-perintah Allah, seolah-olah kita tidak kisah dengan arahan Allah ya. Di dalam Al-Quran nanti mungkin kita akan kongsikan satu hari nanti. Apabila kita mengabaikan perintah Allah ni, maknanya kita tak kisah apa yang Allah cakap dengan kita dalam Quran ni. Allah kata dalam ayat Zuhruf tu ya, Allah akan menyediakan bagi kita ni sahabat qarib. Sahabat qarib dipanggilkan qarin, iaitu orang-orang yang selain daripada Allah, iaitu syaitan ya. Syaitan akan menjadi kawan karib kita. Maknanya kita tidak buat rujukan daripada Al-Quran dalam hal-hal kehidupan kita, jadi kita mengambil rujukan yang lain ya, iaitu syaitan ya. Syaitan ni mana apa? Bukan saja syaitan ni bukan saja iblis ya. Syaitan ni boleh jadi dalam bentuk manusia, bentuk jin ya, yang akan kita gunakan sebagai rujukan untuk kita membuat keputusan dalam kehidupan kita. Dan syaitan ni kita tahu Allah kata innahu lakum aduwwum mubin. Ya, syaitan ni adalah musuh sebenarnya, tapi kita jadikan dia sebagai teman rapat kita ya dalam kehidupan kita, kerana kita telah menolak Al-Quran. Bukan menolak maknanya kita tak percaya kepada Al-Quran, tetapi kita menolak, kita tidak menggunakannya ya dalam kehidupan kita, sebab kita tak faham, baca tak ayat tak faham, macam mana kita nak gunakan dia ya. Jadi penolakan kita tu dengan sebab kejahilan kita kepada Al-Quran. Sedangkan Allah kata kena faham Al-Quran ni. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, kami telah turunkan Al-Quran ni
supaya kamu semua dalam bahasa Arab tu, supaya kamu menggunakan akal dan memahaminya. Jadi yang tu selama ni kita telah abaikan. Ya, perintah yang tu pun kita abaikan. Ya, Allah suruh baca dan faham, kita baca bunyi saja. Ya. Itu yang perlu kita perbaiki sekarang. So kalau keadaan tu berterusan daripada dulu, maknanya kita tidak menggunakan Quran itu sebagai rujukan kita, kita menggunakan rujukan selain daripada Al-Quran tu. Kadang-kadang kita tak sedar, ya, yang rujukan kita itu Allah kata dalam surah Al-Zuruf tu syaitan. Dia kata kadang-kadang kita gunakan hawa nafsu kita, akal fikiran kita untuk menentukan sesuatu, ya. Sedangkan Allah kata apa apa-apa saja kena rujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itulah ya huda, ya hudal lil muttaqin. Itu petunjuk, dan petunjuk tu hanya akan berlaku kalau kita memahami, dan dengan petunjuk kita memahami itu kita akan, ya, meletakkan diri kita dalam kategori al-muttaqin tadi, iaitu orang-orang yang bertakwa. Yang kalau kita tidak faham Al-Quran, di situ pun sudah kita gagal untuk, ya, meletakkan diri berusaha untuk menjadi dalam golongan orang muttaqin. Kenapa? Kita abaikan surahan Allah. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari yang kita buat tu bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, ya, sebab kita baca tak faham. Jadi kita uh, dalam keadaan yang terumbang-ambing, ya, dalam kehidupan ni. Okey, kita terus kongsikan sesi perkongsian pagi ni. Saya kongsikan, okey, kena sharing screen dulu. Iaitu kita masih lagi di surah Al-Baqarah. Semalam kita telah habis berkongsikan ke apa ni, cara-cara kita mengenal dan memahami kalimah-kalimah dan juga ayat di dalam ayat yang ke-8, ya. Kita bawa ke bawah sikit. Yang itu mana yang 8 ialah kita kotakkan sikit, ya. Saya nampak apa yang kita bincangkan, ya. So kita telah selesai semalam, dan sepatutnya dengan proses teknik yang kita kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, jadi sepatutnya tuan-puan dan puan dah mula belajar memahami ayat, ya, dengan memahami kalimah-kalimah, ya. Bermula dengan yang pertama tu wa minna tu apa dia, lihat bentuk dia, baris dia, ya. Lepas tu an-nasi, ya, tengok tanda-tanda di dalam tu, huruf-huruf dia, baris pada huruf dan sebagainya, ada komponen-komponen, ada alilam ta'rifah, ya, dan sim tu baris bawah. Semua itu membantu kita untuk mengenal, ya. Man tu apakah jenis dia, lepas tu yaqulu bermula dengan ya tu apakah tanda dia, dengan lam yang baris hadapan, ya, itu menunjukkan dia adalah fi'il mudhari', ya, maklum wazan 1. Lepas tu dia ada 3 huruf akar dia, qaf, lepas tu ada waw, ada lam. Itu semua maklumat yang perlu kita pelajari, ya, supaya kita dapat mengenal kalimah tu, sehinggalah kita boleh menterjemahkan, ya, memberi makna kepada kalimah, ya. Kemudian amanna pula, ya, dia ada komponen ama, lepas tu sini ada na pula, ya. Yang sini sebenarnya ialah amana dengan na tu fa'il dia, amana tu komponen kata kerjanya. Ya, semua tu kita bila kita membaca, mana kita kena membaca dengan mengenal, ya, mengenal, yang kita bunyi saja mengenal. Dan apabila kita mengenal, kita boleh menterjemahkan dia, memberi makna, ya. Kita tak mahu beri makna tanpa mengenal, ya. Dia tak ngam lah. Kita kadang-kadang kita hafal makna dia. Ramai di antara kita dia cuba makna, dia menghafal makna, sedangkan dia tak kenal macam mana makna tu boleh berlaku, ya. Sebab tu kena faham konteks. Mengenal kalimah tu kena kita buat dulu sebelum kita cuba membagikan makna kepada dia, ya. Nanti kita tak mahu makna tu akan
tidak menepati sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, ya. Begitu juga billahi, sepatutnya kita baca, kita dah kenal al-yaumil akhir ni adalah apa dia, ma'tuf kepada Allah sini, ya, disebabkan oleh waw atifah di sini. Dan akhir sekali Allah nak mengatakan orang-orang ni, mereka tu sebenarnya apa, wama, ya, ada negation ataupun dinafikan, Allah menafikan yang diorang ni, ya, yang dikata beriman tadi. Jadi Allah nafikan ayat ni dengan Allah kata wama, dan tidaklah, ya, ataupun sedangkan tidaklah mereka, hum ialah mereka, merujuk kepada siapa, sebahagian pada golongan manusia tadi, ya. Dan Allah kata mereka itu sebenarnya apa, bi wama hum bimu'minin, bukanlah orang-orang yang beriman, dalam bentuk isim fa'il, wazan keempat, jamak dan majrur, ya, disebabkan oleh harfun jar bi itu menyebabkan dia i'rab yang majrur, ya. Itu yang dimaksudkan kita mengenal, ya. So bila kita membaca tu, hendaklah semua maklumat tu uh, kita bawa sekali dalam pembacaan tu, supaya pembacaan kita tu lengkap, ya, dengan makna dan nilainya yang sebenar, ya. Okey, so hari ini kita akan memulakan pengenalan kita untuk ayat yang seterusnya, iaitu Allah kata, jadi mereka ni apa hal dengan Allah, mereka ni Allah nak ceritakan kepada kita. Ialah pertama sekali Allah nak ceritakan kepada kita ni, ya, mereka ni apa, melakukan sesuatu di dalam ayat yang ke-9, ya. Yang ayat ke-8 tu mereka apa, klaim, mereka mengatakan mereka beriman, tapi Allah kata tidak, sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya mereka ni bukan orang-orang yang beriman, ya. Jadi apakah kerja dia orang ni, apakah perbuatannya di antara perbuatan yang terserlah, ya, semasa mereka hidup, ya. Mana ayat ni diturunkan di zaman Nabi, Allah nak menceritakan kepada Nabi, ya, terdapat orang-orang yang begini, ya, yang mengatakan mereka beriman tapi sebenarnya tidak, ya. Dan mereka melakukan sesuatu, dan ibrah kepada ayat ni ialah maknanya apa yang berlaku dulu juga berlaku sekarang, ya. Cuma kita nak memahaminya dan kita akan melihatnya dalam konteks sekarang, ya. Mungkin cara-cara perlakuannya berbeza, tetapi um, apa, dari segi bentuk ataupun uh, rupanya adalah, ataupun kategori perbuatannya adalah sama, ya. Cuma kita nak mengenal pasti dulu dengan sekarang ni apa yang berlaku, ya. Jadi Allah mulakan ayat kedua tu dengan yukhadi'una. Ini adalah apa, kalimah yang pertama dalam ayat ke-9. So kalau kita lihat beberapa tanda-tanda daripada kalimah tu, kita boleh kumpulkan beberapa maklumat untuk memberi kita pengenalan, dan akhirnya kita boleh menterjemahkan, ya, apakah apa kalimah yang itu, ya. Cuba kita lihat beberapa maklumat yang kita boleh, tanpa kita rujuk kepada apa maklumat yang disediakan di sebalik kalimah ni. Kita akan tengok kalimah tu sendiri, ya. Yang pertamanya ialah terdapat huruf ya yang bermula dalam kalimah tu, ya. Kita gunakan arrow ambil warna biru lah. Okey. Pertamanya kita dapat ada huruf ya di permulaan kalimah tu. Kita bila dia bermula dengan huruf ya tu, bermakna itu adalah clue lah, ya, clue untuk kita mengenal, iaitu itu adalah bentuk kata kerja,
Ya, bermaknanya kalimah yukhadi'una lah ada kata kerja iaitu perbuatan. Dia bukannya isim dan bukannya kalimah harfun. Ya. So isi kalimah fa'lun kita panggil fa'lun. Yang kalimah kata kerja perbuatan tu ada dalam kategori fa'lun. Jadi kalau fa'lun ada 3 kumpulan ya, ada fa'il madhi, ada fa'il mudhari' dan fa'il amar dan nahi. Jadi yang bila ada ya di mula ni, dia sebenarnya adalah dalam kumpulan fa'il mudhari'. Tu cara kita nak mengenal ya, mengenal kalimah sebelum kita minta bantuan daripada maklumat yang disediakan ya. Jadi proses kita mengenal tu banyak cara. Ya, satu cara ialah kita tengok dulu clue ataupun tanda-tanda dalam kalimah tu. Yang kedua kita pergi, nanti kita akan tekan saja di kalimah ni, kita akan dapat bantuan maklumat-maklumat yang diberikan oleh digital Al-Quran ni. Dan pada masa yang sama kita akan rujuk kepada Quran corpus.com tu untuk mengemaskan lagi apa pengenalan kita kepada kalimah ni. Jadi sekarang ni fokus kita yang pertama sekali ialah kita lihat terdapat ya, mungkin ya arrow ni saya menunjukkan dia fa'il. Ya tu adalah fa'il kepada kalimah tu. Ya. Dalam fi'il mudhari' di hadapan ni dia boleh jadi ya, dia boleh jadi ta, boleh jadi hamzah qata' dan boleh jadi nun. Dia ada 4 huruf ya yang boleh memulakan pembentukan fi'il mudhari'. So kalau ya, dia fa'il tu bermakna dia. Ya, dia. Kalau ta bermakna kamu. Kalau nun bermakna fa'il tu ialah kami. Dan kalau hamzah qata' dia bermakna aku. Itu cara nak mengenal ya. Huruf yang pertama di dalam kalimah tu ya. So kalau ya tu bermaknanya dia. Ya, tetapi kita kena tengok juga di hujung kalimah tu sendiri ada tak imbuhan waw nun ya. Di sini ada terdapat imbuhan waw nun. So bermakna apa? Bermakna fa'il dia ya tadi, yang dia tadi adalah ramai. Ya, itu apa cara nak mengenal. Ya. Kalau tak ada waw nun, ya, kalau tak ada waw nun, katalah kita crosskan waw nun tu, ambil warna merah, yang ni tidak ada waw nun ni, itu bermakna ya tu singular. Maknanya fa'il ialah dia. Ya. Tetapi kalau ada waw nun, bermakna dia itu adalah yang jamak. Ya, so kalau kita bermakna kalau nak melihat fa'il itu bukannya kita tengok ya saja, kita kena tengok juga di hujung kalimah tu. Kalau ada waw nun, maknanya fa'il tadi dia yang ramai. Jadi maknanya ialah mereka. Itu fa'il dia. Ya. Jadi kita sudah kenal komponen pelaku kepada kata kerja. Tadi kita kena mengenal kata kerja tu bentuk dia fi'il mudhari'. Ya, apa dia fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ialah kata kerja yang memang berlaku dan berterusan berlaku. Itu dia fi'il mudhari'. Kemudian kita boleh kenal fa'il dia dengan melihat tadi ini ya dan juga waw nun menunjukkan fa'il dia, siapa yang melakukan perbuatan tu ialah ramai. Ya, ramai. Okey. Itu apa? Uh, uh, clue yang pertama ya, tips untuk kita mengenal kalimah. Dan ketiganya apabila waw nun ya, waw nun, tambahan waw nun yang jamak tadi, huruf sebelumnya, tengok huruf ain tu mesti mengambil baris hadapan lah, sebab dia kena mengikut waw ni. Waw ni waw mat, jadi ain tu perlu mengambil baris ya, baris hadapan. Dan sebenarnya dengan baris hadapan tu itulah juga menunjukkan dia uh, apa ni, ciri-ciri kepada fi'il mudhari'. Apa contoh sebelum ni dalam ayat ke-8? Dia bermula dengan ya,
Kemudian huruf terakhir itu pun berbaris hadapan, dhammah, ya. Begitu juga sini, bermula dengan ya, huruf yang terakhir ialah ain. So maknanya sekarang kita boleh mengenal, belajar mengenal apakah tiga huruf akar di dalam kalimah ni. Seperti semalam kita mengetahui yaqulu, tiga huruf akar dia apa? Qaf, waw dan lam. Ya, itu tiga huruf akar dia. Ya. So lam adalah huruf yang terakhir. Bermakna ain ni adalah huruf terakhir. Ya bukannya apa? Ya bukannya huruf akar. Huruf akar ialah qaf. Yang pertama huruf akar ialah qaf. Begitu juga sini. Ya bukannya huruf akar. Huruf akar ni ialah kha ni. Kha ni huruf akar. Lepas tu huruf akar kedua ialah dal. Dan huruf akar ketiga ialah ain. Itu dia huruf akar dia, ya. So kalau kita nak membuat pembentukan kalimah nanti, kita kena tahu yang manakah huruf akar dan yang manakah bukan huruf akar. Jadi bermakna ya di sini dan juga waw nun ni bukannya huruf akar, dia adalah tambahan, ya. Dia tambahan untuk membentuk fi'il mudhari' yang jamak, ya, yang jamak yang ramai. Di sini dia tambah ya saja sebab dia bukannya jamak, ya. Dia nak menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh setiap seorang tu dalam bentuk singular, yang bentuk mufrad. Sebab tu dia yaqulu, tidak ada waw nun, ya. Itu apa tip lah macam mana kita nak mengenal kata. Tapi di sini beza sikit, ya, beza sikit dengan yaqulu. Lihat, ya, di sini ya tambahan fa'il mudhari'ah, dia dipanggil fa'il mudhari'ah. Ya ni pelaku tu ia mengambil baris atas, ya, sedangkan di sini ia mengambil baris hadapan, ya. Kedua-dua ni fi'il mudhari', ya, tetapi ada konteks yang berbeza apabila dia menggunakan ia yang baris hadapan, ya. Dan dia bukan setakat ia baris hadapan juga, ya. Dia juga ada tambahan alif. Tengok tu, ada terdapat alif kecil tu selepas kha. Alif kecil ditambah kepada huruf akar kha yang pertama tu. Yang tu pun perlu kita ambil dia supaya dia menjadi maklumat kepada kita untuk mengenal kalimah, ya. Okey, so maklumat ni apa dia? Sebenarnya maklumat itu memberitahu kita dia fi'il mudhari' yang maklum, tetapi wazan dia berbeza dengan yang ni, ya. Kalau saya padangkan semua ni, balik nak clearkan, ya, dan ambil balik arrow, ya. Sekarang ni ya berbaris hadapan, tidak ada alif selepas qaf. So bermakna ini adalah fi'il mudhari' maklum wazan satu. Ini menggunakan bentuk satu ataupun kita panggilkan wazan satu, ya. Sedangkan sini ya mudhari'ah tadi fa'il dia bukannya baris atas, dia berbaris hadapan, ya. Dan ditambah oleh dengan alif selepas huruf akar yang pertama. So ini sebenarnya wazan yang ketiga. Yang ni wazan pertama, ya, dan yang apa? Yang ini mana kalimah fi'il mudhari' ini bukannya wazan pertama, dia mengambil wazan ketiga. Ini tanpa kita melihat secara detail lagi, ya. Dan tak apa, bantuan daripada app ni, kita cuba belajar mengenal daripada kalimah itu sendiri, ya. Bekal akhirnya besok bila kita membaca, kita akan tengok kalimah tu. Sebab tu kita kena kenal apa yang ditulis dalam kalimah tu, ya. Huruf-hurufnya, baris-barisnya, susunan huruf-huruf tu ada tidak tambahan dan sebagainya tu. Perlu kita pelan-pelan, ya, belajar mengeluarkan maklumat tu, dan supaya dia menjadi petunjuk kepada kita untuk memahami kalimah tu, ya. Itu sebagai permulaan, ya. Pada masa sama kita boleh bantulah, kita dapatkan bantuan daripada app ni yang memang sentiasa membagi peluang untuk kita belajar mengenal, ya, iaitu dia
kita lihat di sini ya, kita boleh tekan saja cursor mouse ni, tekan saja dia akan berilah maklumat ya mengenai kalimah yang pertama tu ya. So daripada paparan ni kita akan banyak maklumat-maklumat yang kita ditambah untuk kita mengenal ya kalimah tu tadi. Yang pertamanya komponen ya, dia pecahkan kepada komponen ya. Komponen kata kerja yang hijau ni, keseluruhan komponen yukhadi'u sampai ain tu adalah kata kerja, iaitu dalam bentuk fi'il mudhari' ya. So, kalau kita nak bantu penerangan di sini, yang mana di sini dia tidak apa tidak berikan maklumat jenis apa, dia kata-kata kerja saja ya, tapi kata kerja banyak. So macam mana kita nak mengenal kata kerja yang mana satu, kita tekan di sini bawah ni ya. Tuan-tuan tengok bentuk ni. In fact dia bagi clue kat sini already ya. Yukhadi'una ni adalah dibangun daripada yukhadi'u ni daripada 3 huruf akar. Yang ni tadi 3 huruf akar dia apa dia? Kha, ambil arrow, kha, dal dengan ain. Itulah yang apa? Huruf akar ya. So kalau kita tak sure dengan melihat kalimah kita tak sure, kita boleh tekan kat sini, dia akan bagikan bantuan untuk kita mengenal 3 huruf akar ya. Tadi kalau kita melihat kalimah tu, tadi saya kata kita di sini kita boleh lihat inilah 3 huruf akar ya. Ha, dal dengan ain. Ya, sebab ya dengan waw nun tu bukannya huruf akar, dia adalah tambahan. Begitu juga alif yang dimasukkan sini, tambahan tu dia bukan huruf akar, dia adalah tambahan untuk membentuk fi'il mudhari' ni menjadi wazan yang ketiga ya. Nanti kita akan kongsikan apa yang dimaksudkan dengan wazan ketiga, apakah konteks wazan ketiga. Okey. So bermakna sekarang ni kita dapat banyak maklumat ya, iaitu pertamanya yang hijau ni adalah kata kerja fi'il mudhari'-nya. Okey. Macam mana kita nak tahu fi'il mudhari'? Kita boleh gunakan bantuan app ni, kita pergi ke bahagian sini ya, klik untuk selanjutnya tu. Ya. Clearkan drawing tu, kita pergi cuba tengok bentuk dia yukhadi'u ni dalam kumpulan mana, untuk kita mengenal kata kerja ni kumpulan mana ya. So klik untuk selanjutnya di sini, tuan-tuan akan dapati terdapat lagi maklumat-maklumat yang lain ya. Iaitu pertamanya dia kata apa? Yukhadi'u ni adalah daripada 3 huruf akar ni, kemudian dia mengambil acuan ataupun kata terbitan yukhadi'u. Yukhadi'u ni dia sama dengan di bawah tu. Lihat di bawah tu ya, dia mengambil acuan mana yukhadi'u, dia ambil acuan yang ni ya. Yang ni ialah dia kata di situ apa dia? Kala tidak sempurna. Kala tidak sempurna tu ialah fi'il mudhari'. Kalau yang madhi, kala sempurna yang atas tu. Inilah bentuk madhi dia, khada'a. Ya, sekarang ni dia bukan mengambil bentuk ni, tapi dia ambil bentuk yukhadi'u ni. Daripada yukhadi'u itulah baru dia diubah suaikan untuk membentuk kalimah. Mana ambil arrow balik ya, kalimah yukhadi'u ya. So maknanya yukhadi'u ni adalah kalimah yang dibangunkan daripada acuan kata tidak sempurna ya, iaitu fi'il mudhari'. So barulah sekarang kita mengenal yang kalimah tu sebenarnya jenis dia ialah fi'il mudhari', dan bila ada waw nun bermakna fa'il dia ialah mereka yang jamak ya, dan ain baris depan dengan waw nun juga menunjukkan i'rab dia yang marfu'. Itu cara kita nak ya mengenal dia ya. Okey. Dan pada masa yang sama
Juga dia bagi maklumat kita dalam konteks apa? Makna dia. Ya, makna dia juga diberikan ke sini, iaitu mereka kata apa? Mereka ni ialah ya dengan waw nun ni lah fa'il dia. Jadi yukhadi'un yang dalam kata kerja ni apakah perbuatan tu ialah hendak menipu, ya, hendak menipu. Jadi tiga huruf akar ni kalau kita lihat dalam kata dasar dia, ya, bila kita membentuk kata dasar, khoda dengan ain ni akan memberi erti menipu, ya. Khodaan akan memberi makna menipu, ya. Dan di sini kita, sebab dia wazan ketiga, kita tidak dapat maklumat apakah kata dasar dia. Kata dasar dia hanya kita boleh lihat di bahagian di sini, fi'il madhi dengan syarat bukannya bentuk tiga, ya. Kita akan dapat tiga kata dasar apabila apa ni, kalimah tu mengambil bentuk yang pertama, iaitu wazan satu, dan kita akan lihat bentuk fi'il madhi dia. So bentuk fi'il madhi sama dengan bentuk kata dasar. So di sini khoda'a ni bukannya kata dasar, sebab kata dasar dia tiga huruf je tanpa alif, ya. Okey, so di mana kita boleh cari kata dasar tu? Kita boleh cari kata dasar tu kalau kita jumpa kalimah yang sama tetapi dalam bentuk wazan satu. Itu cara dia. Wazan satu, barulah kita dapat kata dasarnya. Kalau dia wazan ketiga selain pada wazan satu, dia akan membagi apa ni, kumpulan kata terbitan dia dalam bentuk wazan ketiga seperti ini, sin, ini semua wazan ketiga. So tak ada satu pun ini yang mewakili kata dasar dia, ya. So kata dasar kita sebenarnya dalam ayat ni kita boleh mencari kata dasarnya dengan melihat pada kalimah lain tapi dalam bentuk wazan satu, ya. Kat mana kalimah ni? Tuan-tuan sini ada satu lagi kalimah yakhda'una ni. Ini sebenarnya juga kata betul yang dibangunkan daripada tiga huruf akar kha dal ain tu, ya, yang ni. Ini wazan satu. So di sini tuan-tuan boleh cari kata dasar dia. Because dia akan beri bentuk madhi dia wazan satu. Jadi kata dasar dia sama juga, ya, dengan fi'il madhi wazan satu. Cuba kita lihat di sini, ya. Kita tekan saja yukha. Okay, clearkan dulu drawing tu. Sorry, terkeluar pula. Okey, clearkan drawing, ya, dan kita tekan dekat kalimah yakhda'u, ya. Okey, kenapa saya kata wazan satu sini? Tuan-tuan tengok ya tu baris atas, sedangkan ya sini baris depan, ya. So baris depan dengan alif tu dia sebenarnya wazan ketiga, ya. Yang mana kita telah tengok tadi sini, ini wazan ketiga ni, ya. Tapi kalau ya tu baris atas, bermakna itu adalah wazan satu, ya. So kita tekan di sini, ya. Tuan-tuan tengok di sini, nampak bentuk satu tu bermakna dia yakhda'una adalah wazan yang pertama, ya. So dari wazan pertama kita akan dapat kata dasar, iaitu mana? Dia wazan pertama. So yang ni lah kata dasar dia, iaitu khoda'a. Tiga huruf akar ni bila digabungkan, letakkan semua baris atas khoda'a, inilah dia punya kata dasar dia, ya. Khoda'a tu makna apa? Menipu. Jadi mana menipu yang kita lihat ni adalah datangnya daripada ni lah, ya, daripada kata dasar ni, ya, memberi makna menipu, ya. So daripada khoda'a, menipu ni, dia akan membentuk khadi'u dalam apa, wazan ketiga tu ada konteks dia, ya, ada konteksnya. Dia tidak menggunakan wazan satu. Di sini dia wazan ketiga sebab konteks dia berbeza dengan dalam yakhda'una ni, ya, sebab ini wazan satu dan ini wazan ketiga. So wazan pun perlu kita, ya, mengenal apa, belajar untuk memahami kalimah tu, ya. Okey, saya ingat cukup untuk hari ini, sudah 7.51. Kita akan sambung besok
Ya, sambung besok kita melihat dulu maklumat-maklumat yang disediakan oleh digital Al-Quran ni yang boleh membantu kita mengenal kalimah ni dengan betul-betul ya. Besok kita akan kongsikan maklumat daripada digital Al-Quran yang kedua tu, iaitu korpus korpus uh, Quran pula ni, iaitu dia ada kalimah mana tadi, yukhadi'una ni, ini bahagian apa ni, bahagian perkataan demi perkataan tu. Bahasa Inggeris dia word by word, yang kita dah tukar ke bahasa Melayu. Original dia bahasa Inggeris ya. Kalau kita beli ke bahasa Inggeris dia ya, ini bahagian word by word yang atas kali ni ya. Word by word kita pilih ayat tadi ialah surah Al-Baqarah 2 ayat ke-9. So dia akan paparkan kita ke semua kalimah-kalimah di dalam ayat ke-9 tu, bermula dengan yukhadi'una ni. Di sini dia juga membagi maklumat-maklumat untuk kita guna pakai ya, untuk kita mula-mula ni mempelajari nak mengenal kalimah tu ya. Kita boleh gunakan dua digital Al-Quran ni membantu kita ya. Pada masa yang sama kita kena belajar juga melihat maklumat tu di dalam kalimah itu sendiri. Jadi dengan dua pendekatan tu, lama-lama kelamaan kita mahirlah dengan kalimah-kalimah Al-Quran yang kita baca ya dalam ayat-ayat tertentu. Okey, so kita sudahi di sini dan besok kita akan sambung lagi ya. Sehingga kita boleh mengenal dia, menerangkan kalimah ni, kemudian kita akan bantu dia dengan pembentukan kalimah. Ya, pembentukan kalimah dan akhirnya kita menterjemahkannya ya. Setelah kita mendapat maklumat-maklumat yang bersesuaian tu, kita boleh menterjemahkannya supaya lain kali bila kita membaca je ayat tu, kita sudah boleh mengetahui makna dia ya. Ayat ke-9 ni yukhadi'u nallah ya. Bila kita nak mengupas kalimah ni besok, kita akan kupas sekali dengan Allah ni ya, sebab dia tak boleh asingkan ya. Dia tak boleh pisahkan. Maknanya kita kena dua-dua, tetapi dalam memahaminya kita kena bawa dia sekali dengan Allah ni, sebab Allah ni sebenarnya objek kepada yukhadi'una ni ya. So dia kena dibincangkan sekali, barulah kita dapat memahami kalimah ni dengan lebih tepat ya. Tanda Allah ni itulah cluenya, dia adalah objek kepada yukhadi'un ni. Kena baca dia sekali, kena bincangkan dia sekali ya, tak boleh diasingkan. Okey, setakat itu untuk hari ini dulu. Kita akan insya-Allah besok hari Jumaat pagi ya, kita akan sambung melihat apakah kalimah yukhadi'un nallaha ni. Kita bawa sekali dengan Allah tu sekali ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi besok pagi ya, insya-Allah.